Assalamualaikum Dr. Sarah dan kawan-kawan semua. Saya Raja Syahdatul Akmal binti Raja Ziziman Shah bernombor matriks 275172. Pada malam ini kami bertujuh akan membentangkan tugasan kumpulan kami yang membincangkan pengurusan kepada organisasi. Adalah penting bagi sebuah perniagaan atau organisasi mempunyai pengurusan yang mantap dan efektif. Persoalannya, apakah pengurusan? Menurut Kamus Dewan 2010, pengurusan bermaksud perbuatan atau hal mengurus sesuatu seperti syarikat, badan perniagaan dan sebagainya. Proses atau fungsi pengurusan dapat dibahagikan kepada beberapa fungsi bergantung dengan cara kita mengelaskan fungsi-fungsi perancangan, penyusunan, penyelarasan, penstafan dan pengawalan. Pada amnya, fungsi pengurusan dibagi kepada 4 sahaja iaitu perancangan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawalan. Fungsi ini berkait rapat antara satu sama lain bagi mewujudkan satu proses yang berterusan yang akan dibincangkan secara terperinci di bawah. Fungsi pengurusan POLC. Planning, Organizing, Leading dan Controlling yang akan dibentangkan oleh kawan-kawan saya sebentar lagi. Memahami bahawa keempat-empat fungsi ini penting dan ia adalah saling bergantung antara satu sama lain. Pengurus merupakan individu yang bertanggungjawab untuk memastikan organisasi mencapai matlamat yang ditetapkan dengan menggunakan sumber-sumber dalam organisasi secara cekap dan berkesan. Dalam masa yang sama, pengurus memainkan peranan penting untuk memastikan bahawa setiap tugas dilaksanakan oleh pekerja di dalam sebuah organisasi. Kemahiran pengurusan adalah penting untuk memastikan kejayaan seseorang pengurus. Segala aktiviti merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal dilakukan oleh pengurus. Kami bertujuh menemui kata sepakat untuk menubuh sebuah perniagaan yang menghasilkan tudung berkonsepkan tudung mampu miliki oleh semua lapisan masyarakat. Penubuhan syarikat tudung kita sendirian berhad berpotensi untuk bersaing dengan syarikat lain yang telah lama bertapak di dalam industri ini. Seterusnya, Sabrina akan mempersembahkan pengorganisasian. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sabrina Betty Samsudin, nombor matrik 275148. Saya akan menerangkan mengenai pengorganisasian. Okey, pengorganisasian adalah pengurusan dan organisasi merupakan satu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Wujudnya sesebuah organisasi itu sama ada organisasi kecil ataupun besar, swasta maupun awam, pengurusan adalah satu pengendalian aktiviti-aktiviti untuk organisasi. Organisasi juga dapat didefinisikan sebagai satu unit sosial yang terdiri daripada manusia yang bekerjasama dan saling bergantung antara satu sama lain. Okey, untuk definisi organisasi, organisasi secara amnya merupakan himpunan individu, dua ataupun lebih yang menjalankan tugas yang tersendiri mengikut unit kerja, kemudian diselaraskan bagi mencapai sesuatu matlamat yang telah ditetapkan. Kenyataan di atas menunjukkan bahawa organisasi merupakan satu sistem sosial yang merangkumi semua bentuk kumpulan termasuk syarikat perniagaan, badan kerajaan ataupun bukan kerajaan, kumpulan sukarela, badan kebajikan, agama dan sebagainya. Okey, objektif organisasi. Organisasi melambangkan identiti organisasi yang dibentuk, dapat membezakan saiz organisasi sama ada kecil ataupun besar, mengenal pasti pembahagian kerja mengikut tanggungjawab, sistem pengawasan, penyelarasan dan pengawalan ke atas aktiviti agar segala aktiviti organisasi berjalan dengan lebih teratur seperti yang dirancangkan. Demikian, di dalam sebuah organisasi adalah penting buat pihak pengurusan menjelaskan peraturan ataupun dasar bagi sesuatu organisasi. Tujuan dan objektif yang ingin dicapai berdasarkan maklumat penubuhan organisasi, strategi organisasi dan langkah seterusnya, pihak pengurusan harus mengatur program mengikut strategi yang berasaskan matlamat. Dan akhir sekali, bagi struktur organisasi seperti yang telah kami bincangkan di dalam kertas kerja yang telah disediakan. Seterusnya, saya serahkan kepada Syahama untuk meneruskan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Syahama binti Muhammad Bakhari. Nombor matrik 275277. Okay. Saya akan menerangkan tentang misi syarikat tudung kita.
Okey, misi syarikat tudung kita ialah menjadi sebuah syarikat tudung yang sentiasa mendapat tempat dalam kalangan wanita bertudung di Malaysia secara terutamanya. Misi syarikat tudung kita menghasilkan produk berasaskan tudung sederhana dan contemporary serta memerlukan nilai estetika keperluan budaya Muslimah di Malaysia. Objektif syarikat tudung kita adalah memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan, memenuhi kepuasan pelanggan dengan menjaga kualiti fabrik, rekaan dan jahitan. Sebagai inspirasi kepada wanita untuk sentiasa tampil anggun daripada rekaan tudung kita. Okey, fungsi pengurusan iaitu perancangan iaitu planning. Perancangan untuk menentukan modal perniagaan dan kesediaan menanggung kerugian. Sasaran pasaran produk. Tudung kita mensasarkan golongan wanita bertudung sebagai pengguna utama. Seterusnya menghasilkan rekaan yang berkualiti serta mempunyai nilai rekaan yang unik dan memiliki motif yang tersendiri. Dengan merancang strategi untuk menarik lebih ramai pelanggan baru serta mengekalkan pelanggan lama agar sentiasa memilih tudung kita sebagai fashion utama. Sekian, terima kasih. Urusan pengorganisasian ataupun Okey, pengorganisasian sumber-sumber organisasi untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan agar dapat mencapai matlamat organisasi dengan cekap dan berkesan. Ia termasuk membina reka bentuk organisasi, pengkhususan kerja, menggambarkan kerja, menentukan kerja, menguruskan sistem kerja, organisasi dan sebagainya. Okey. Jaafar Muhammad 1992 mendefinisikan pengorganisasian adalah penyusunan sumber-sumber organisasi dalam bentuk kesatuan dengan cara yang berkesan agar tujuan dan objektif organisasi yang dirancang tercapai. Prinsip pengorganisasian. Prinsip pengorganisasian bermaksud garis panduan yang digunakan untuk melaksanakan tugas pengorganisasian. Terdapat beberapa prinsip pengorganisasian yang penting. Yang pertama, pengkhususan kerja. Tudung kita sendirian berhad memberi pembahagian kerja yang melibatkan pelbagai tugas yang rumit kepada komponen-komponen dan khusus atau beberapa tugas kecil. Dengan cara ini, seseorang pekerja hanya menumpukan kepada kerja yang tertentu sahaja. Ini akan meningkatkan kemahiran dan kebolehan mereka dalam melaksanakan sesuatu kerja. Seterusnya, kesatuan arahan. Tudung kita sendirian berhad mempunyai pengarah urusan yang berperanan mengurus, mengawasi perjalanan aktiviti syarikat, hal ehwal pekerja serta hal-hal kebajikan syarikat. Beliau berperanan untuk menyelaras keseluruhan operasi bagi memenuhi visi dan misi syarikat. Setiap pekerja tudung kita sendirian berhad hanya melapor kepada seorang pengurus yang berkaitan jika mempunyai sebarang permasalahan. Seterusnya, rantaian arahan. Rantaian arahan merupakan hubungan pelaporan di dalam organisasi. Merujuk kepada garisan autoriti yang menghubungkan individu dalam organisasi dan menggambarkan secara khusus siapa melaporkan siapa. Sebagai contoh, pengurus pengeluaran tudung kita sendirian berhad akan memberi arahan kepada kerani pengeluaran mengenai tugas-tugas yang hendak dijalankan. Rantaian arahan ini memudahkan hubungan autoriti iaitu tanggungjawab antara pihak pengurusan dan orang-orang bawahan dalam keseluruhan organisasi dapat diketahui dengan jelas. Okey, kepentingan pengorganisasian di syarikat tudung kita sendirian berhad. Tudung kita sendirian berhad menghasilkan satu susunan tenaga kerja yang sistematik bagi mencapai matlamat yang dirancang. Ini juga memberi pengkhususan kerja kepada setiap pekerja berdasarkan kemahiran yang dimiliki. Sebagai contoh, pekerja yang mempunyai kemahiran dalam reka bentuk dilantik sebagai pengurus R&D, iaitu ditugaskan untuk
Selain itu, pengarah urusan tudung kita sendirian berhad dapat memastikan pengagihan sumber di jabatan dapat dilakukan dengan saksama. Di samping itu, pengarah urusan tudung kita sendirian berhad dapat mengawal tingkah laku pekerja melalui prosedur dan sistem yang telah ditetapkan. Setiap pekerja juga dibekalkan dengan prosedur dan kaedah dalam melakukan tugas. Justru itu, tingkah laku pekerja dapat dikawal agar tidak berlaku penyimpangan. Sekian saya serahkan kepada Akilah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akilah Khadijah binti Kamaluddin. Nombor matriks 275828 akan bercakap mengenai leading. So leading seperti mana yang kita tahu adalah kepimpinan. So what is a leader? So pemimpin adalah orang yang boleh mempengaruhi tingkah laku orang lain tanpa perlu bergantung pada kekerasan atau yang boleh diterima oleh orang lain. So what is leading? So leading berdasarkan buku Principle of Management bermaksud memotivasi dan mengarahkan ahli-ahli organisasi supaya mereka semua terlibat dalam menyelesaikan konflik. So di syarikat tudung kita sendirian berhad, kepimpinan melibatkan kemahiran konseptual di mana semua manager perlu mempunyai conceptual skill yang tinggi supaya pekerja-pekerja bawahan dapat mengikut arahan top level management supaya tugasan dan matlamat syarikat dapat dicapai. Kemudian komunikasi yang berkesan juga penting dalam syarikat tudung kita supaya dapat bersaing dengan Niloufar Hijab dan seangkatan dengannya. Lepas tu mewujudkan visi masa depan adalah fungsi bagi leading supaya matlamat dan sasaran kita di masa hadapan dapat dicapai dengan jelas dan mengikut masa yang ditetapkan. So kepentingan leadership memberi sumbangan kepada organisasi. So top level management, middle level management dan first liner perlu bekerjasama supaya dapat menyumbangkan sesuatu kepada organisasi. Terutamanya dalam tudung kita ni kita akan menjadikan jenama tudung kita ni setaraf tudung-tudung terkemuka di Malaysia dan dapat bersaing di antarabangsa. Meningkatkan dan mendapatkan kerjasama supaya tudung kita bukan sahaja boleh bekerjasama dengan jenama-jenama luar, malah kita mempunyai jenama sendiri untuk dikembangkan. Menggalakkan kerja berpasukan di dalam tudung syarikat tudung kita sendirian berhad, kita menggalakkan kerjasama berpasukan supaya daripada peringkat atasan sehingga ke peringkat akar umbi kita dapat bekerjasama supaya tudung kita sentiasa relevan mengikut trend semasa dan disukai oleh para pengguna. So leader versus manager, ketua atau pemimpin tidak semestinya adalah seorang pengurus, tetapi pengurus adalah sememangnya seorang ketua. Jadi di syarikat tudung kita juga kita mengamalkan 5 kuasa ataupun power seperti French and Raven yang telah mengenal pasti 5 power ni. So di syarikat tudung kita juga kita telah menggunakan 5 power ni, iaitu legitimate power, coercive power, reward power, expert power dengan referent power. Seterusnya saya serahkan kepada Hazirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hazirah binti Bahadun, nombor matrik 275122. Okey, saya akan menerangkan tentang fungsi pengawalan. Pengawalan ialah tindakan memastikan aktiviti organisasi dilaksanakan mengikut perancangan yang telah dibuat pada peringkat awal.
Perancangan dibuat oleh 3 peringkat pengurusan atasan, pengurusan pertengahan dan pengurusan bawahan. Ia melibatkan pelbagai alat untuk memantau aktiviti dengan merekodkan hasil yang diperoleh dan kemudian membandingkan pencapaian sebenar dengan pencapaian yang dirancang. Seterusnya, kepentingan pengawalan. Pengawalan yang berkesan membolehkan segala aktiviti penjualan tudung seperti Nelofa, Vivida, Aryani dan Sugar Scarf yang telah dirancang dilaksanakan dengan baik. Satu ketetapan atau garis panduan yang penting harus dibentuk bagi mengelakkan penyelewengan daripada peringkat awal sehingga peringkat akhir pelaksanaan sesuatu aktiviti penjualan tudung. Ia juga dapat membantu untuk mengelakkan sebarang penyelewengan yang boleh dijangka sekiranya penyelewengan yang sama tidak berulang pada masa akan datang. Seterusnya, kawalan ke atas organisasi, iaitu kawalan yang melibatkan keseluruhan bahagian organisasi syarikat penjualan tudung bagi memastikan matlamat organisasi syarikat tudung kita sendiri berhad tercapai. Pengawalan akan bermula daripada peringkat pengurusan atasan sehingga ke peringkat pengurusan bawahan. Pihak pengurusan bawahan dikehendaki mematuhi sebarang perancangan dan pengawalan yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan atasan. Kawalan ke atas organisasi syarikat tudung kita sendiri berhad adalah sangat penting bagi memastikan aktiviti penjualan tudung yang dijalankan selari dengan konsisten dengan matlamat jangka pendek dan jangka panjang organisasi. Seterusnya, tahap kawalan ke atas program, iaitu merujuk kepada proses pengawalan yang berlaku pada setiap peringkat perancangan dalam syarikat penjualan tudung. Ia dibahagikan kepada 3, iaitu kawalan strategik, taktikal dan operasi. Kawalan strategik adalah tahap kawalan yang melibatkan keseluruhan organisasi syarikat, iaitu tudung kita sendiri berhad. Kegagalan dalam organisasi ini akan mengakibatkan kegagalan kawalan taktikal dan operasi serta kawalan kaedah kawalan yang diamalkan oleh setiap bahagian dalam organisasi dapat mencapai objektif bahagian yang telah ditetapkan. Seterusnya, kawalan operasi, iaitu kawalan untuk mencapai matlamat organisasi. Seterusnya, jenis kawalan iaitu terdapat 2 jenis kawalan iaitu kawalan dalaman dan kawalan luaran. Seterusnya, proses dan kitaran pengawalan. Proses dan kitaran pengawalan merujuk kepada langkah pengawalan yang tersusun dan sistematik. Dalam proses pengawalan, organisasi akan menetapkan standard mengukur pencapaian membandingkan pencapaian sebenar dengan standard dan mengambil tindakan pembetulan. Proses pengawalan terdapat 4 peringkat iaitu menetapkan standard, mengukur pencapaian, membuat perbandingan dan membuat perbandingan antara pencapaian sebenar dengan standard, mengambil tindakan pembetulan. Seterusnya, kaedah kawalan terbahagi kepada 3 iaitu kawalan awalan, kawalan semasa dan kawalan selepas. Akhir sekali, alat pengawalan. Alat pengawalan dikenali sebagai alat perancangan. Jenis alat perancangan adalah seperti berikut: analisis pula modal, belanjawan, catagan, analisis PERT atau CPM. Sekian, saya serahkan kepada Nurul Husna. Okay, Assalamualaikum semua. Saya Nurul Husna binti Ahmad. Nombor metrik 275845. Bahagian saya ialah fungsi arahan kerja. Arahan kerja adalah pelbagai bentuk yang boleh diselaraskan dari segi SOP iaitu Standard Operating Procedure. Malah boleh diringkaskan sebagai dokumen atau rekod yang menceritakan langkah-langkah secara berurutan bagi melaksanakan kerja yang ditetapkan, memenuhi piawai dan prinsip keselamatan ke atas mesin dan pekerja. Bagi menghasilkan satu arahan kerja yang lengkap dan mudah digunakan oleh pekerja baru syarikat tudung kita sendiri berhad, langkah-langkah untuk menjalankan kerja tersebut hendaklah meliputi atau merangkumi seperti:
Tata cara kerja hendaklah disusun mengikut turutan dengan merujuk kepada manual penggunaan mesin tersebut. Kedua, tata cara kerja hendaklah ditunjukkan langkah demi langkah supaya tidak terjadi prosedur yang bertindan dan mengikut arahan dari organisasi syarikat. Yang ketiga adalah lebih baik jika setiap tata cara kerja tersebut ditunjuk melalui gambar atau rakaman video. Ianya bertujuan supaya pekerja pada pertama kali dapat menyesuaikan diri dengan tata cara kerja tersebut dan dapat menyemak ketika berlakunya sebarang kesilapan atau keraguan yang berlaku. Seterusnya, di dalam arahan kerja yang baik, perkara penting yang perlu diberi perhatian bagi memastikan kualiti dan keselamatan dipelihara perlulah dinyatakan. Arahan kerja yang baik juga perlu menyatakan jenis-jenis kawalan kualiti, spesifikasi kekerapan pengukur, peralatan pengukur di mana perlu diukur dan peralatan yang memerlukan proses tentu ukur bagi memudahkan kerja dan memahaminya. Peralatan keselamatan atau pakaian keselamatan yang perlu dipakai perlulah ditunjukkan secara bergambar supaya pekerja baru boleh memahaminya dengan mudah dan dilaksanakan sebelum melakukan sesuatu pekerja. Adalah penting untuk memastikan arahan kerja yang digunakan adalah terkini dan diluluskan oleh pengurusan atau diberi kebenaran oleh pihak kawalan kualiti iaitu QC. Setiap perubahan hendaklah direkod dan dokumen lama perlu dikeluarkan dari bahagian pengeluaran. Itulah standard SOP dalam syarikat tudung kita Sembilan Berhad. Seterusnya saya serahkan pada Raja Shah untuk penutupan. Okey, oleh yang demikian, kami sedar bahawa pengurusan yang efektif memainkan peranan penting untuk memastikan syarikat kami mampu bersaing di dalam dunia perniagaan. Pihak pengurusan syarikat kami akan memanfaatkan segala sumber untuk bergerak dan berkesan ke arah objektif yang diinginkan agar kami terus bersaing maju. Sekian, terima kasih.